Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara pelayar-pelayar? Hari ni muka saya sembab sikit, letih saudara. Aduh, hai, dah berjalan di seluruh negeri Johor ni macam-macam. Sambil tu dia orang bagi makan sedap-sedap pula tu. Pergi muar, makan mie rebus muar, saudara ya. Saya tak nampak komen apa ni lah. Tak nampak dia komen teman-teman ni. Aduh, okey. Saudara ZF Bandel, apa khabar saudara? Kalau boleh, saya ingat, saya rasa saudara boleh hantar juga komen-komen dan juga pertanyaan. Ya, saudara Johari Harun, tanya kita grill lah calon wakil rakyat kita ini. Apa khabar saudara Faizal Acoy? Salam satu Malaysia. Din Ana, apa khabar saudara Din? Mana teman-teman yang lain lagi? Kita menunggu. Sila like dan share. Saudara Surohani Zainal, wakil rakyat kita ni dah sibuk dah. Sebab dia hari ni hari Minggu saudara. Dah bertemu dengan ya, saudara Openg Temu, saudara Mizaimi, saudara ya. Saudara Mitul Ahmad ya. Baik saudara, saya hari ini yang mana saya tak boleh santun seseorang, tapi kita bertanya dengan calon. Ini dia calon kita. Apa khabar Tok? Calon ini adalah calon N50 Bukit Permai dalam bahagian Kulai. Kawasan Kulai ini sensitif sikit saya sebab ini kawasannya bukan kawasan orang kita. Majoriti pengundinya pada pilihan raya dulu untuk parlimen saja. Calon Barisan Nasional cuma dapat 22,564 Tok ya. Waalaikumsalam. Tok buka topeng Tok. Semua nak tengok muka Tok. Kemudian tak apa. Hari jam nak saman kita saman kemudian. Kemudian calon daripada DAP. Teo Ni Ching. Ada saudara 55,000, jangan main-main saudara. Cuma ada juga sahabat kita saudara Ustaz Jawahir PAS, dia dapat 6,667. Itu parlimen. Mereka sekarang ni berada di parlimen ni, Teo Ni Ching ni. Kita sama-sama dengar, tapi saya rasa pasti ini akan mengecewakan warga di kawasan Kulai ini. Kerana pemerhatian saya sejak beliau jadi wakil rakyat, rasanya bila 6 kali bercakap baru. Belum banyak lagi isu-isu rakyat di Kota Rakai, yang banyaknya adalah isu lain tak ada. Isu memfitnah dan sebagainya. Kemudian calon kita, saudara Datuk Mat Jafni Syukur daripada Barisan Nasional. Apa khabar Dok? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Saya sihat. Alhamdulillah, walaupun sedikit penat sampai tengah pagi ya. Tapi itulah kali ini kita ada 14 hari. Saya cuba jumpa seberapa ramai pengundi-pengundi saya. Sepatutnya begitu. Saudara lihatlah wajah. Bila saya berbicara dengan Datuk ni nanti, saudara tolong tengok mata beliau. Apakah mata itu jelas, ikhlas ataupun biasalah saudara dalam mengundi ni. Nak mai undi ni membohong aja kan ada orang tu. Tapi tengok wajahnya, apakah perjanjiannya, sebab beliau akan harus ini bersama-sama dengan saya ramai ni penduduk-penduduk di kawasan Bukit Permai. Sebab pilihan raya yang lalu calon Barisan Nasional saudara Ali Maizat sahabat saya cuma dapat 8,467. Kemudian calon yang menentang Datuk Mat Jafni ini adalah saudara Datuk Tosrin Jawanti. Kononnya calon Menteri Besar. Kononnya kalau menang, mudah-mudahan itu dari Pakatan Nasional. Kita jangan marah orang bercita-cita, Tok ya. Kemudian juga saudara Azrul Rahani daripada Parti Muda. Alamak, anak muda, biarlah mereka berusaha untuk jadi wakil rakyat, Tok ya. Dan saudara Mokhtar Haji Wahab daripada Parti Pejuang. Saya tak tahu apa nak diperjuangkan. Cawangan pun tak ada di Johor ni. Biarkanlah begitu. Baik Tok, kita teruskan permasalahan. Datuk tahu bahawa di sini penduduk-penduduknya adalah di sini Tok ya. Saya lalu tadi adalah Felda Tape Anda. Felda Tape Anda adalah orang yang pertama Tok sebenarnya yang mengusahakan Felda di seluruh negara. Inilah orang yang membuka Felda, yang membuka hutan belantara, berperang dengan gajah, berperang dengan rimau. Datuk kena ingat Datuk, generasi di sini tu ada yang jadi satu. Mereka ini duduk dulu waktu Felda dibuka, minum, mandi dengan air hujan tu. So rakyat begitu sedih dan mengharapkan satu pembelaan daripada wakil rakyat. Bukan hanya taburan janji 1000 mimpi tu. Jadi apakah Datuk akan berjanji dengan penduduk-penduduk di sini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Datuk Muhammad Jafni, calon N50 Dun Bukit Permai, calon daripada Barisan Nasional. Tu kuat sikit tu banyak ni. Sebenarnya saya pun daripada
keluarga susah juga. Ya. Saya pembina kejayaan pelajaran daripada bawah sampai ke atas lah. Ya. Saya menantu orang Felda juga. Alhamdulillah. Ya. Jadi jerit perih isu di Felda ni sentiasa dekat di hati saya. Ya. Muka jumlah pengundi kat sini tu lebih kurang dalam 39,000 Ya. 39,000. Kita mempunyai pola geografi yang berbeza-beza. Ya. Kita ada bandar, kita ada separa bandar, kita ada pekan, kita ada kampung Melayu, tradisi kita ada kampung baru. Betul. Kita ada Felda. Dan kita pun ada ladang Suilam, ladang Kilan. Jadi penduduk di sini dia berbagai-bagai dan latar belakang dia pun berbagai-bagai. Jadi Datuk sebenarnya faham sangat-sangatlah jerit perih warga di sini, bukan hanya sekadar Felda tapi yang kerja kilang pun ada. Sebagaimana saya interview dengan Supayah jiran Datuk dan juga ini Felda ni ramai juga Berapa sebenarnya warga Felda? Kalau ikutkan Felda keseluruhan yang pengundi saya lah, hampir 8,000 juga lah. 8,000 Paling ramai di Felda Tayadak, kurang dalam 5,000 lah. Jadi di sini isu dia mengikut geografi dia. Isu di Bandar Putra tentang kesesakan kenderaan, lepas tu tentang permohonan jalan pintas, lepas tu isu perumahan rakyat, lepas tu peluang pekerjaan bagi generasi muda. Di Felda isu dia lebih kepada generasi kedua. Generasi kedua harus diberi peluang untuk tanah-tanah second generation. Maksudnya kerajaan kena usahakan ke arah tu macam mana generasi Felda ni permohonan dia mudah untuk dapatkan untuk tapak-tapak rumah yang baru untuk generasi kedua lah. Di contoh di kampung-kampung macam Kampung Munijaya ni, Kampung Munijaya kat sebelah Kampung Munijaya tu ada Kampung Sungai Siam, ada Kampung Sungai Pesoi, ada Kampung Simua. Hafal lah wakil rakyat ni. Jadi di kampung itu ialah kampung yang telah berpuluh tahun kat situ, tetapi masalahnya sampai sekarang isu internet tak selesai-selesai. Astaga. Isu internet tak, tuan-tuan bayangkan Johor macam ni pesat membangun, tapi ada kampung lagi kalau masuk kawasan Munijaya tu layanan internet 1 bar je. Allah. Yang ni yang saya tengah perjuangkan. Saya tengah perjuangkan, saya harap di peringkat SKM datang pergi tengok. Dia bukan retorik. Kadang-kadang kita berjanji dengan orang kampung nak buat tu, nak buat ni, sampai masa tak buat. Betul. Jadi ni antara benda-benda yang saya akan pergi lihat lah. Di Sungai Besoi misalnya, isu pencemaran bau daripada pusat penternakan ayam. Itu banyak lalat tu. Banyak lalat dan bau ni menyebabkan orang tidak selesa, orang tua-tua semput dan sebagainya. Di Kampung Sungai Siam misalnya, kalau ada orang Kampung Sungai Siam, isu banjir. Isu banjir kilat. Banjir kilat. Kampung Sungai Siam ni bersepadan dengan layang-layang. Jadi Dun Mutalib tu dengan saya di sebelah. Dan pengundi kita daripada sana ada mengundi kat Dun Bukit Permai, sini pun ada mengundi di Dun Layang-Layang. Okey. Jadi saya lihat banyaklah sebenarnya isu-isu, walaupun kerajaan telah buat banyak, tetapi dah tentulah banyak lagi kendak-kendak khasnya generasi muda lah. Di perumahan Bandar Putra tu, Bandar Putra ni adalah satu kawasan yang saya cakap tadi, jumlah pengundi dia lebih kurang dalam 16,000. 42% pengundi dalam Dun Bukit Permai datang daripada Bandar Putra ataupun dipanggil PDM Ladang Suilam. Di sana pihak pemaju sedang membina RMMG. RMG ni Datuk ialah rumah mampu milik Johor. Adalah dalam 200 lebih unit. Tapi kita tak guna buat rumah flat. Sekarang dasar kerajaan negeri KPKT buat rumah townhouse. Yang ni satu owner lain atas owner lain. Okey, kita ada juga rumah PKJA, PKJB. Ini semua nilai dia di bawah 200,000. Artinya rumah yang akan dibinakan, insya-Allah kalau kita dapat mentadbir kembali Johor ini, kita akan mentadbir atau membina rumah yang mampu bilik, bukan yang mampu lihat, Dok ya. Ini sebab kita tak mahu melihat warga cuma mampu melihat rumah besar tapi nak beli tak mampu. Saya tidak minta duit daripada Datuk untuk tabur pada pengundi ya. Datuk pun tak ada kemampuan begitu nak bagi berapa ramai, kalau 1,000 orang, kalau seorang 1,000 berjuta. You are not a millionaire, ya kan? Tapi yang kita perlukan adalah satu perkhidmatan Datuk sebagai tempat rakyat mengadu. Datuk akan bercakap di Dewan Negeri, Datuk akan bercakap dengan Yang Menteri Besar. Ini khusus dalam Dewan Negeri. Kadang-kadang pengundi tak berapa faham. Mereka ingatkan Datuk ni ahli parlimen. Datuk tidak akan membicarakan persoalan apa-apa di parlimen, tetapi di Dewan Negeri sama. Jadi Datuk juga akan bercakap soal warga Johor, bukan hanya untuk kawasan ini. Cuma saya nak bertanya pada Datuk bahawa sekarang ini Felda ini adalah diasaskan oleh almarhum Tun Razak.
suka tak suka, inilah jasa UMNO yang dinafikan oleh mereka. Ya, Datuk. Jadi keadaan hari ini, tujuan matlamat bila dibina Bani Felda ini, dibangunkan Felda ini, hutan-hutan dibongkar oleh almarhum Tan Sri Tep Anda. Ini orang Johor juga. Dia orang Muar tu ya. Jadi dia merasakan bahawa wajar orang bangsa Melayu kita ni mendapat tanah sekurang-kurangnya 10 ekar. Tapi masalahnya tu kadang-kadang tu ada juga, saya dipahamkan di Johor ini. Ada juga kawasan Felda ini kononnya nak dijadikan taman perumahan, akhirnya terbengkalai. Warga Felda juga sendiri tidak mempunyai rumah, tanah lebur. Jadi segala jasa-jasa mereka hilang. Ini yang terdahulu. Okey, minta. Ya. Alhamdulillah dalam iktiraf BN Johor ni mungkin jawapan saya yang terakhir. Saya kena pergi program lain. Ya. Iktiraf BN Johor untuk kesejahteraan rakyat anda Felda. Ya. InsyaAllah Yang Amat Berhormat Datuk Sri Hasni Mohamad dalam pembentangan dia tentang Iktiraf Johor, dia ada cakap tentang mudah cara 3,200 lot perumahan bagi generasi baru Felda. Itu yang pertama. Yang kedua, Menteri Besar kalau menang, kita menang majoriti 2/3, minimalkan perhijrahan belia dengan menyediakan seberapa banyak peluang pekerjaan di Felda. Itu dia. Yang ketiga, mempergiatkan aktiviti ekonomi di kawasan Felda. Saya ingat ini matlamat Johor jelas dalam ikhtiar kita untuk pertama untuk menyediakan perumahan untuk generasi yang baru. Kedua, bagaimana kita nak menggalakkan supaya orang generasi muda Felda ni dia buat ekonomi setempat di Felda ini. Jadi dia tak keluar ke bandar. Jadi saya ingat itu saja Datuk. Saya lihat sendiri ni calon kita ni, dia sudah komit untuk masa yang lain, cuma dia dapat masa dengan saya pendeknya, tapi bagaimana lajunya kami berbicara, tapi artinya beliau adalah menepati janji. Wal asri innal insana lafi khusr. Orang yang menepati masa, sungguhnya demi masa sungguh manusia dalam kerugian. Datuk menjaga masa dengan baik. Cuma akhir sekali saya nak minta Datuk berjanji dengan penduduk, dan saya tak dapat jumpa dapat lepas ni. Tentu Datuk mewakili bukan hanya di Felda ini, tapi di kawasan rakyat, di kawasan Bukit Permai ini. Apa janji Datuk? Dan saya tidak mahu lagi kita melihat selepas ini, untuk tahun pertama senang dihubungi, tahun kedua mula telefon berkarat, tahun ketiga macam mana saya katakan hilang lebur, dan akhirnya rakyat menyimpan dendam. Kita mahu rakyat disantuni. Datuk sebagai calon wakil rakyat, insya-Allah Datuk menang nanti. Apakah janji Datuk kepada rakyat khususnya di Bukit Permai, bukan hanya di kawasan Felda, di keseluruhannya? Sila. Pertama dah tentulah saya hari ini saya jadi calon, dan tentu saya merayulah pada pengundi-pengundi di DUN Bukit Permai dan juga seluruh pengundi-pengundi Barisan Nasional dalam Parlimen Kulai, hasil DUN Senai, di DUN Bukit Batu dan DUN Bukit Permai. Undilah calon Barisan Nasional. Dan tentulah kita bukan seorang pemimpin yang sempurna, bukan yang sempurna. Jadi saya dalam pengalaman politik lebih 25 tahun itu, saya akan gunakan sebaik-baiknya pengalaman yang ada untuk menunaikan seberapa banyak kebaikan kepada pengundi-pengundi lah. Janji Datuk, Datuk tak berjanji lagi ni? Saya tak boleh janji saya cuma boleh berjanji memberi perkhidmatan yang sebaiknya. Biasanya kalau isu-isu setempat ni, dia ada tiga kaedah dia. Satu perkara pertama yang kita boleh selesaikan on the spot. Satu mungkin mengambil masa untuk diselesaikan. Dan satu mungkin mengambil masa yang panjang, dan satu lagi mungkin tidak dapat diselesaikan. Jadi kita kena lebih jujurlah kepada orang kampung, orang bandar, bercerita tentang janji-janji kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan insan yang sempurna, tetapi saya akan berkhidmat dan cuba servis yang terbaik mungkin lah, insya-Allah. Sekarang kita izinkan saya akan bersama dengan penduduk kampung ni, saya akan berbual dengan penduduk kampung ni Tok. Jangan risau Tok. Ini bil-bil apa semua Tok settle lah Tok. Sekali kita perkenalkan wakil rakyat ni. Sebab apa ini calon ni dia ada komitmen tempat lain. Terima kasih Tok. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Maafkan saya dan doakan saya supaya saya berjaya. Terima kasih. Kita tak berakhir lagi ni. Okey, saudara. Kita tak berakhir lagi saudara. Kita berada bersama dengan saya sebagai tadi saudara. Saya dah bercakap dengan saudara, waktu beliau berbicara tadi, tengok anak matanya, tengok wajahnya. Apakah wajah itu wajah orang yang benar-benar jujur dan ikhlas untuk berjanji dengan rakyat? Sebab
kali ini kita tak mahu melihat wakil-wakil rakyat ataupun calon-calon ini hanya pandai berjanji. Jangan suka berjanji kalau tidak ditepati. Ya, saya kadang-kadang saya pun letih tengok perangai dia orang ni. Bila dah dapat jawatan, tak kisahlah sama ada daripada UMNO ke, daripada parti DAP ke, daripada parti PAS ke, daripada parti PBN ke, kita tak ambil kisah. Sebab mereka adalah berkhidmat dengan rakyat. Dan rakyat menaruh harapan bila mereka pergi ke peti undi, mereka memangkah itu. Mereka selalunya kalau umat Islam dia baca bismillah. Dengan lafaz bismillah itu mereka berjanji, mereka mengharapkan supaya lahirlah seorang pemimpin yang membela untung nasib mereka, macam penduduk kampung misalnya ya. Dalam keadaan hari ini secara ekonomi yang begitu teruk, kita menghudum. Saya tadi dapatan saya di Rusia sudah 12 bank ditutup. Jadi bank di Rusia sudah ditutup dan malahan besar kemungkinan rubles akan dinyahkan daripada mata wang antarabangsa. Kalau ini yang berlaku saudara, maka ia juga akan terkesan pada negara kita dan ekonomi gini. Sebab itu kita mengharapkan hadirnya pemimpin yang benar-benar menyantuni rakyat dan meneruskan perjuangan, bukan sekadar menjadi pemimpin bila datang kita arak dengan kompang, kita bagi kapet pemadani, lepas tu kita arak dengan bunga mangga, tapi akhirnya dia kali dulu. Itu yang kita tak mahu. Sebab tadi saya melihat saudara macam Datuk Makno Jafni, wajahnya bersih, anak muda, perjuangannya begitu jelas. Malahan beliau berada dalam UMNO lebih daripada 20 tahun sebagai pejuang. Dia faham sangat. Yang kadang-kadang saya cakap terus terang, kadang-kadang yang merosakkan keyakinan rakyat pada parti. Sebab itu saya katakan parti tak salah, tetapi pemimpin yang kadang-kadang yang menghancurkan harapan rakyat. Jadi saya bersama-sama dengan saya Tuan Haji Syuami. Ini adalah warga Felda pertama ya. Saudara saya berpeluang sebab calon tadi kita biarkan sebab beliau harus pergi seramai mungkin ya. Jadi sama-sama dengan saya Tuan Haji Syuami. Asal dari mana Haji? Daripada Pontian. Jauhnya. Begitulah saudara di kawasan Felda ni saudara, dia bukan hanya di kawasan setempat. Mereka datang daripada Perak, mereka datang daripada Kelantan, mereka datang daripada Terengganu, semua untuk merubah penghidupan. Dan harapan almarhum Tun Razak adalah untuk melihat warga bangsa kita pertama sekali memiliki hak tanah, dan juga pertanian, sektor pertanian. Sebab itu saudara, saya jelaskan waktu almarhum Tun Razak jadi Perdana Menteri, beliau pergi ke China untuk memasarkan hasil yang diperolehi daripada kawasan Felda. Jadi sebab itu kita harga minyak ini tertawar dan juga terjamin. Kalau tidak susah juga kita. Banyak negara-negara luar juga ada mempunyai tanaman pohon-pohon kelapa sawit. Tapi penghasilan ini tidak dapat dipasarkan. Kalau tak dapat dipasarkan, macam mana nak hidup? Itu keadaannya. Tapi kebijaksanaan pemimpin terdahulu, macam almarhum Tun Razak, belum pun pokok itu berbuah, beliau telah pun memasarkan ke negara China. Akhirnya terjamin untuk bertahun-tahun. Dan suka tak suka hari ini Felda yang bermula dengan 5-6 juta je modalnya, hari ini sudah triliun, berbilion nilainya. Cuma, yang saya katakan cuma, kadang-kadang apabila datang orang baru ni, dia tak dapat menghayati masalah yang dialami oleh warga Felda. Susah peritnya warga Felda. Saya nak bertanya dengan Tuan Haji Syuami, pengalaman Tuan Haji Syuami sebagai peneroka Felda, boleh Tuan Haji ceritakan berapa lama susah payahnya, dan juga paling penting ni, apakah hasil kejayaan sebagai peneroka? Tuan Haji boleh ceritakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telah. Yang saya selaku ketua peroka di sini di Felda Inas Utara selama hampir 3 penggal lah. Berapa tahun Haji menjadi peneroka? 3 penggal lebih kurang dalam 8 tahun lah. Okey. 8 tahun sehingga sekarang lah. Alhamdulillah saya pun diberi kesempatan di mana yang Datuk minta penjelasan daripada peroka Felda Inas. Saya masuk peroka Felda Inas ni tahun 83. 83 ya? Tahun 83 saya peroka yang pertama lah. Ya. Jadi ni tinggal sisa-sisa lah saya rasa. Sekarang umur saya saya masuk masih tu umur 23 tahun, sekarang umur saya dah 67 tahun. Mana dah ada 40 tahun lebih Haji? Lebih kurang lah. Oh. Sekarang dah 67 tahun. Ya. Baru 67 tahun ni. Boleh Haji cerita mula-mula masuk kawasan Felda ni macam mana keadaannya? Saya masuk Felda Inas ni, sebelum saya masuk Felda Inas, saya bekerja di Segugura, merantau. Oh gitu. Merantau. Saya anak
orang kampung lah, orang daripada Pontian. Jadi saya bukan anak peroka dulunya. Saya dulu daripada kampung Pontian. Yakni saya masuk sini umur 23 tahun, sekarang 67 tahun. Yang mana saya masuk sini selama 3 tahun, pendapatan peroka masuk rancangan ni dia bagi gaji Felda satu hari lebih RM8. Satu hari kong RM8 selama 3 tahun, tak silap saya. Selama 3 tahun RM8 lah. Jadi saya datang sini. Berapa ringgit je? RM8. RM8 je ya? Okey. Sikung RM8. Selama hampir lebih kurang 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Jadi saya datang ke Felda ni dengan anak saya 2 orang, suami isteri. Jadi saya 4 orang lah. Rumah dulu rumah pisang sesikat dah. Rumah tu rumah Felda, rumah panggung lah. Oh, rumah panggung ya? Rumah Felda lah. Generasi pertama ni rumah atas lah. Jadi alhamdulillah saya cekalkan hati di Felda ini sehingga sekarang lah. Tapi alhamdulillah sehingga sekarang saya mengenangkan detik-detik yang lampau ni. Yalah, kalau kita tak cekalkan hati memang tak boleh tahan lah duduk di Felda. Yalah, masa tu maklum aja lah, gaji satu hari RM8. Makan masa tu agak murah lah. Tapi kalau ikutkan RM8 memang tak cukup lah. Masa tahun 83 tu juga. Jadi kita ni sama-sama carilah kelebihan. Lepas kerja balik kedua, kita sikong, kita carilah ngumpah-ngumpah tempat lain. Jadi alhamdulillah dengan berkat kecekalan saya ni dengan kawan-kawan saya di sini, alhamdulillah sehingga sekarang rumah pun dah banyak berubah lah. Jauh beza dengan yang dulu. Daripada pisang sesikat rumah panggung dah ada rumah macam rumah banglo je. Sekarang kalau dinilai tiap-tiap rumah ni saya rasa harga dalam 200,000 paling rendah. Kalau nilai lah maka Felda ni lah. Kalau ikut ke bandar lagi lebih. Itulah jasa Felda. Itulah jasa Felda. Saya alhamdulillah. Saya kadang-kadang kita datang orang-orang besar datang sini, saya pun ingatkan kepada almarhum Tun Abdul Razak. Saya pun tak lupa sedekahkan pada beliau. Masjid-masjid begitu. Saya pun merangkap pengurusi masjid. Alhamdulillah sekarang lah. Alhamdulillah lah. Anak haji berapa orang sekarang? Sekarang anak saya ada 5. 5 orang. Berapa yang berjaya? Cucu 12. Tapi alhamdulillah yang berjaya ada 3 orang. Masuk universiti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang 2 orang tu kerja sendirilah. Yang awal itu yang awal datang lah. Kata orang tu kelapa ni, kelapa ni tak semua cantik. Mesti ada yang agak kurang sikit. Gitulah. Biasanya gitulah. Tapi alhamdulillah. Jadi sekarang ni tengok agak jauh berbeza daripada yang mula-mula kita masuk rancangan. Itu saya doakan moga-moga kita diberi kesihatan lah. Sehingga akhir hayat lah di Felda ini. Alhamdulillah. Jadi daripada sini parti yang di sini saya anggap lagi dulu saya bekas ketua cawangan. 2 tahun lepas di Felda Inas ni lebih kurang 90% lah kekuatan UMNO. Tak, bagi apa saya pada pandangan saya yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Saya tidak akan membenarkan benda yang salah dan saya tidak akan menyalahkan benda yang benar. Bagi saya, sebab saya benar begitu terkesan dengan warga Felda, kerana kadang-kadang warga Felda ini didondoikan. Felda itu, Felda ini, kadang-kadang akhirnya jerih perit mereka sampai sekarang ada masih lagi. Bukan kawasan ini, kawasan-kawasan Felda yang lain pun masih lagi isu geran tanah tak selesai, penghasilan, jaminannya. Sebab bila adanya pimpinan, maklum sajalah bila yang paling teruk sekali bila kita berlaku pertukaran kerajaan. Saya bukan nak marah, bukan saya nak blame, tidak saudara. Tetapi bagi saya melihat bagaimana pemasaran harga minyak kelapa sawit, kita bergaduh pula dengan India. Jadi bila kita bergaduh dengan orang tak beli hasil kita. Jadi bila hasil tak dijual, artinya hasil tak dalam meningkat. Ada kalanya warga Felda ini terjebak dengan masalah-masalah hutang. Dan kita mengharapkan agar pemimpin benar-benar prihatin. Dan saya juga melihat kadang-kadang
ada anak-anak muda khususnya warga Felda yang mereka tidak dapat merasai keperitan. Susahnya tak ada punya tanah dulu, duduk di kampung. Tapi hasil perjuangan pemimpin-pemimpin daripada UMNO. Saudara, ini bukan saya nak membedi UMNO, tidak. Tapi hasil perjuangan, keikhlasan macam almarhum Tun Razak, Allahyarham Taib Anda. Mereka begitu prihatin dengan masalah rakyat warga kita yang tidak mempunyai hak tanah. Begitu juga dengan sebagaimana kalau di kota-kota kita ada Datuk Arun, almarhum Datuk Arun Idris. Beliau merencanakan supaya orang Melayu kita ni dapat berhijrah ke kota raya, mempunyai hak tanah, mempunyai rumah. Sebab itu daripada Rawang sampailah ke Kajang, daripada Kajang bawa sampai ke Kelang. Banyak orang Melayu kita yang diberi kesempatan punya rumah, tapi akhirnya hari ini mereka seolah-olah menyanggah kepimpinan kerajaan. Bagi saya melihat, seperti saya katakan, parti tak salah Haji. Yang salah adalah pemimpin. Berkali-kali saya katakan. Tapi kita mengharapkan melalui pilihan raya kali ini, sebab itu saya berbual dengan Datuk Seri Presiden. Datuk Seri Presiden dia kata kalau boleh kali ini nak tukar, dan memang terbukti lebih daripada 75% muka-muka baru yang diturunkan. Macam di Melaka itu lagi 84%. Sebab ini adalah proses kita untuk peremajaan UMNO itu sendiri sebagai parti yang mentadbir negara. Kerana UMNO dia dah siap lah, dia punya prasarana, dia punya dasarnya jelas. Dan kita mengharapkan mereka yang menjadi pimpinan dalam UMNO kali ini menghayati dan memahami tentang perjuangan UMNO. Bukan hanya sekadar menjadi orang kayangan. Bukan sekadar UMNO ini dijadikan landasan untuk mereka mengaut kekayaan atas jerih payah rakyat. Saudara, sebab itu saudara boleh marah dengan saya. Saya tahu orang marah, orang UMNO pun marah dengan saya, orang keadilan marah dengan saya, orang PAS pun marah dengan saya. Bagi saya akan mengungkapkan kritikan. Apa salahnya negara kita ni pun negara demokrasi, kita mengamalkan kebebasan bersuara. Suara saya tidak lain, saudara, adalah suara rakyat. Kita memperjuangkan masalah rakyat. Kita tidak mahu mereka memijak rakyat. Kita tidak mahu mereka melihat rakyat ini adalah sebagai landasan untuk mereka mencari kejayaan. Sedangkan rakyat dibiarkan. Lepas musim pilihan raya, rakyat ditinggalkan. Sebab itu saudara dengar tadi, saya tiap-tiap calon yang saya temui, saya minta mereka berjanji. Bukan berjanji pada diri saya. Mereka berjanji dengan rakyat. Sebab setahun, 2 tahun selepas musim pilihan raya, saya akan datang. Saya akan bertanya dengan rakyat kawasan itu. Lunyai saya kerjakan nanti. InsyaAllah panjang usia ni, panjang umur. Haji, kita orang Islam. Janji di kota, kita tak mahu mereka mungkir janji. Dan alhamdulillah saya tengok calon ini, Datuk Jafni ini satu orang yang lurus, yang jelas perjuangannya. Walaupun mereka bertanding bersama dengan Datuk Jawanti, adalah 3-4 orang calon-calon lagi. Bagi saya mereka lah baik, tapi rakyat harus memilih yang terbaik di kalangan yang baik. Itu paling penting. Dan Datuk Jafni mewakili Parti UMNO. Parti UMNO ni memang jelas dari dulu lagi perjuangannya tidak lain tidak bukan adalah untuk rakyat. Sebab selalu saya katakan dari rakyat untuk rakyat. Selalu jangan marah saya, bukan saya berkempen. Saya ingin memperjelaskan supaya banyak orang tak faham. Bila mereka tak faham, akhirnya mereka melontarkan macam-macam persepsi. Ada juga pemimpin yang baik, bukan tak baik. Tetapi oleh disebabkan dikata akhirnya rakyat terpengaruh. Yang kita mahu melihat bahawa sentuhan mereka. Apa yang disentuh oleh pemimpin itu dapat manfaat pada rakyat. Saudara, bukan kecil saja. Saat ini di Parlimen, kita mempunyai banyak ramai wakil-wakil rakyat, 220 orang. Tapi yang saya katakan, kadang-kadang saya kecewa. Masalah isu kumpulan wang semanan bekerja masih lagi tak ada. Malahan ada juga wakil daripada UMNO sendiri, ahli parlimen kita sendiri yang membelasah Datuk Seri Najib. Saya pun hairan macam mana persoalan ini. Tak sepatutnya begitu. Dan bila Datuk Mak Hassan, Timbalan Presiden UMNO, mengutarakan kalau boleh kita nak adakan pilihan raya secepat mungkin. Dah, dia balonnya Datuk Mak Hassan pula. Ini saya kata, what type of leader you are? Sebab itu saya katakan, sometimes I cannot brain. Mereka sedap, dapat gaji puluhan ribu, gaji pengurusi GRC dan sebagainya, kaya-kaya. Sedangkan apa yang dilontarkan, bukan saya nak membodi Datuk Najib, tidak. Sampai apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib, tidak lain tidak bukan hanyalah untuk perjuangan rakyat. Beliau mahu supaya rakyat dapat memulakan kehidupan. Tapi masalahnya, bila mereka melontarkan kenyataan-kenyataan di Parlimen sebegitu, amat memilukan. Saya terkecewa. Saya harap hari ini persidangan Parlimen adalah sesuatu yang baik untuk rakyat. Saya nak bertanya dengan Haji ini sebagai penerokok. Beliau adalah merupakan generasi pertama. Dan beliau dijatuhkan, dulu datang sini anak 2 orang, kemudian datang dapat 5 orang, yang 2 tu biasalah. Sebab waktu itu susah.
jalan tak ada, air tak ada, api tak ada, ya segala-galanya kesusahan, malah berperang dengan rimau dan gajah. Tetapi akhirnya hasil daripada perjuangan pemimpin-pemimpin terdahulu punya UMNO, maka jalan ada. Hari ini saya datang dari jauh saja, bukan dekat saja. Kalau saya lihat mata saya pun terlalu letih, tapi demi perjuangan saya harus sampai juga sebab saya nak melihat bagaimana kehidupan rakyat. Memang saya lihat sekarang ni banyak perubahan. Dulu saya pergi ke Delang lah, ke Paka lah, ke kawasan di Selim lah, di Ijuk lah. Saya melihat kawasan Felda bagaimana jerihnya warga kita mengusahakan tanah-tanah, ada yang berladang getah, ada yang berladang kelapa sawit, ya. Tapi alhamdulillah hari ini syukur. Cuma yang saya agak kecewa apabila mereka melontarkan kenyataan seolah-olah parti ini tidak berjasa. Yang bermasalah pemimpin, bukannya parti. Jadi sebab itu bila kita argue ataupun kita berbahas persoalan tentang parti ini, saya cepat marah. Bukan kerana marah itu sebab saya merasakan mereka tidak faham tentang perjuangan parti. Parti ini jelas adalah memperjuangkan untuk rakyat. Dan kalau ada bermasalah, pemimpin. Jadi hari ini UMNO menurunkan pemimpin yang muda-muda. Seharusnya berilah kesempatan. Sebab itu kali ini pemimpin-pemimpin kita yang diturunkan bukan sembarangan, saudara. Jadi saya bersama dengan Tuan Haji Syuami ni, beliau adalah merupakan peneroka awal, generasi pertama, saudara. Malahan dilantik oleh warga di sini. Berapa ramai peneroka di sini, Tuan Haji? Ya, sini 264 rumah. Ada 264 rumah. Kalau 264, satu rumah tu ada 3 orang lah kita katakan. Sudah ada 600 lebih, 700 lebih. Retinya penduduk di kawasan ini ada lebih kurang 1,000 orang. Dan banyak juga anak-anak mereka sudah pun merantau ke kota raya mencari penghidupan. Ya. Jadi akhir sekali saya nak bertanya dengan Tuan Haji, apakah harapan Tuan Haji sebagai pemimpin di kawasan ini yang melihat kehadiran calon-calon ini. Dan saya dah cakap berkali-kali, Tuan Haji, kita tidak mahu hadirnya pemimpin yang sekadar menabur janji 1000 mimpi. Ya. Terima kasih Dato'. Ya. Okey, yang last saya ingin berpesan lah dengan sahabat-sahabat saya ke apa kan. Jangan kita tabur janji je lah kan. Ya. Yang lepas-lepas ni tengok itu yang kadang-kadang terpanggil sampai terpanggil YB20, YB20 saya sampai tanda tanya YB20 ni macam mana? Ini yang tak sedap pada saya lah. Saya nak tanya pun daerah kawasan Bukit Permai lah ni YB20 sana pun tanya, saya kata pun YB20 juga. Dia berjanji dekat sana minta dia bagi peruntukan 20,000. Dekat sana, dekat kawasan lain pun 20,000. Tapi setakat janji saja. Janji saja. Ya. Janji saja sehingga sekarang. Ada 2-3 kali janji. Satu tempat. Asyik 20 sampai sekarang. Itu yang kadang-kadang gelaran YB20. Itu yang saya kadang lihati juga. Tapi janganlah tak berjanji. Kalau tak ada, tak cakap tak ada, senang. Ya, betul. Tak payah tertunggu-tunggu. Ya. Itulah harapan saya. Minta yang untuk pilihan raja ini kalau boleh minta YB yang ada dapat besok siapa. Kalau Datuk Japni ini pun sahabat saya juga dulu. Satu perjuangan di UMNO bagian. Jadi saya fahamlah tentang dia. InsyaAllah dia akan bantu di Felda ke di mana-mana kawasan beliau lah. Saya harapkan begitulah. Terima kasih. Saudara dengar, itu keluhan, bukan keluhan saya, keluhan warga Felda generasi pertama yang pernah mengalami kepimpinan yang bukan daripada pemimpin UMNO. Janji 20, rupanya janji 20 tu kawasan kampung ini 20,000, sana 20,000, yang datangnya sampai-hampirnya. Dan mereka mengecewakan rakyat. Saya mengharapkan agar pemimpin, ini saya tujukan pada pimpinan-pimpinan yang bertanding, jika anda berjanji, pastikan anda mengotakkan janji anda. Ingat anda bahawa anda manusia biasa, kita akhirnya akan kembali ke sana dan kita akan disoal. Kenapa kita sanggup menjadi seorang pemimpin yang munafik? Orang yang munafik ni kalau dia berjanji, dia mungkar. Kalau diberi fitnah, dia bagi amanah, dia akan menghayat tidak melaksanakan amanahnya. Dan jika dia bercakap, sentiasa bohong. Kita mengharapkan tidak ada lagi kepimpinan dalam jaluran politik, khususnya di Johor ini, pemimpin yang munafik. Kita jumpa lagi, sekejap lagi saya akan jumpa dengan satu wakil rakyat lagi. Kita akan grill, kita akan tanya calon-calon itu nanti, ke mana anda nak bawa rakyat ini? Apakah rakyat ini harus dihanyutkan ke laut
ataupun harus diberikan satu wadah baru dalam kepimpinan supaya mereka terus hidup gemilang di bumi yang subur. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari.